topik hari ni ialah refraction atau dalam bahasa Melayunya ialah pembiasan. Okey. So, pembiasan atau refraction ini apa yang dipanggil sebagai refraction? So, refraction is the phenomena where speed and direction of the light change when travel through different densities of medium. Okay, so maknanya apabila cahaya itu masuk daripada medium yang berbeza ketumpatan, maka dia punya kelajuan dan juga arahnya akan berubah. Okay, so the phenomena where the speed and direction of the light change when it's travel through different densities of medium is refraction. Okay, boleh Okay, kemudian kita ada terminologi yang you kena tahu apa istilah-istilah yang ada dalam topik refraction. So, antara yang kita perlu tahu ialah, so yang ini adalah borderline antara dua medium. Okay, so yang bahagian atas ni yang saya labelkan dengan A ini adalah medium yang density dia berbeza daripada B. Density medium B, density medium A. So A and B adalah different medium. Okay, so yang saya tanda tick ini adalah dia punya boundaries. Okay, so apabila ada cahaya travel, okay, contoh daripada medium A, dia nak pass through atau cross over, okay, through the medium B. Okay, so refraction occurs. Right? So istilah yang pertama yang you kena tahu, okay, yang incident ray, iaitu the light ray yang menuju kepada medium yang nak dia pass through tu. Okay, so this is incident ray. So incident ray you kena labelkan dia punya anak panah. Okay, kemudian kita ada satu garisan yang dipanggil sebagai normal line. Normal line, okay, kalau tadi kita nampak ni boundaries kan, this is the boundaries. Okay, so normal line must be 90 degrees from the boundaries of the medium. Okay, garisan normal line you mesti lukis dahulu. Okay, kemudian kita ada refracted ray. So refracted ray ialah sinar pembiasan, iaitu apabila light ray tadi dah pass through the boundaries, okay, dia akan refract. So refracted ray kita panggil dia sebagai sinar pembiasan. Okay, refracted ray. Okay, boleh Okay, kemudian kita ada I. Okay, yang ini. Yang ini ialah angle between the normal line and the incident ray. Itu kita panggil sebagai incident angle. Dan sudutnya adalah darjah. Okay, so tolong ingat kedudukan I atau incident angle ini mesti between normal line and the incident ray. Bukan dekat sini. Sini salah. Okay. Kemudian kita ada refracted angle. Yang R ni. Okay. So R. So dia berada di antara or between the normal line and the refracted ray. Okay. Ada soalan setakat ini? Saya rasa untuk refraction ni you dah belajar dulu rasanya lower form, betul? Is it true? Any response? Yuhu! Yes. Dah belajar kan? Okay. So it just refresh your mind saja. Okay. So kemudian kita ada, how the light ray travel through the medium. Dia ada 3 cara bagaimana sinar cahaya ini dia travel through the different medium. Okay, yang pertama, apabila the light ray dia parallel dengan normal line. So kalau you tengok dekat sini dia punya incident ray itu betul-betul parallel dengan normal line. Jadi apabila dia pass through the different medium, medium A and medium B, dia tidak mengalami sebarang pembengkokan. So dia jalan straight je macam tu. Ni straight sampai bawah sebab dia masuk secara 90 degrees atau betul-betul on the normal line atau parallel to the normal line. Okay, katalah normal line dia macam ni kan. This is the normal line.
Cahaya tu masuk macam ni. Dia parallel dengan normal line. So bila dia masuk macam ni, dia akan tidak mengalami sebarang pembengkokan. Sorry saya ingat pula saya lukis. Sepatutnya dia straight macam ni lah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, apabila didapati medium A adalah denser. So this is medium A adalah denser daripada medium B. Medium B is less dense. Okay, so the light ray, bila dia pass through from denser to less dense medium, so the refracted ray will moving away. Ini daripada normal line. So kalau kita ini ialah normal line dia. Bila dia masuk ke kawasan yang less dense, dia akan moving away. Nampak dia jauh daripada garisan normal. So kalau light tu dia datang daripada kawasan yang denser, maknanya dia akan towards the normal line. Ni dia dekat dengan garisan normal. Dia tak pergi jauh pun dengan garisan normal. So dia akan jadi macam ni lah. Kemudian yang ketiga, apabila the light ray pass through from less dense medium to denser medium, you akan dapati kes pertama dan kes kedua ni you akan dapati both of the ray akan bengkok. Betul tak? You tengok gambar yang nombor 2 pun bengkok, yang nombor 3 pun bengkok. Itu kita panggil dia sebagai refracted. The light being refracted. So kalau less dense, you tengok di kedudukan light ray ini lebih jauh daripada normal line. But when it pass through the denser medium, the light ray moving towards the normal line. Dia closer to the normal line. Itu kena beza Kalau dia masuk daripada denser to less dense, dia akan moving away from the normal line. Apabila dia masuk from less dense medium to denser medium, dia akan moving towards the normal line. So you nak ingat senang aja. Contoh so fikir contohnya kalau kita pergi shopping complex lah. Dah lama dah tak pergi shopping complex due to the RMO, restricted movement order. So kalau kita pergi shopping complex contohnya pada hari bekerja tak ada orang kan, kalau cuti sekolah mesti compact. So bila tak ada orang, kawasan dalam shopping complex tu you boleh bergerak dengan laju, you boleh berlari, you boleh pergi mana-mana sesuka hati, you boleh berlari, you boleh dengan bergerak dengan begitu laju. So itu kita anggap sebagai less dense. Kawasan shopping complex yang kosong, kita boleh bergerak dengan laju, itu adalah contoh ataupun apa kita nak panggil, nak menunjuk perumpamaannya, nak menunjukkan kawasan itu ialah less dense. So you akan moving away. You boleh bergerak dengan jauh, boleh bergerak dengan laju. So sama juga dengan situasi less dense tu. Bila less dense, the light will move faster. So bila dia boleh bergerak dengan laju, dia akan jauh daripada garisan normal ni. Tetapi kalau you pergi shopping complex pada hari cuti sekolah, so kawasan tu akan compact with people. So itu adalah denser. Jadi you nak bergerak pun susah. You tak boleh nak berlari, you tak boleh nak easily moving to somewhere sebab bersempit-sempit ramai orang. So itu kita umpamakan dia seperti denser. So bila denser, the speed of light cannot move faster. So dia move slower. Bila dia moving slower, dia tak boleh pergi jauh daripada garisan normal. Any questions so far? I need your response. Please respond. Teacher. Boleh Alright. Good. Now kita tengok kepada law of refraction. Kita ada satu law. Kalau untuk refraction ni, kita ada satu saja law yang dipanggil sebagai Snell's law. S-N-E-L-L. Snell's law. Hukum Snell's. So apabila dia tanya what is Snell's law, you kena jawab Snell's law is the ratio of sin I to sin R. The ratio of sin I to sin R. Boleh itu ialah Snell's law. Kemudian kita ada satu lagi istilah yang dipanggil sebagai refractive index. So refractive index simbolnya ialah N. Kita ada 3 formula untuk refractive index. Yang pertama, N sama dengan sin I over sin R.
Okey, yang kedua kita ada N sama dengan C. C adalah velocity. Okey, velocity of light. Okey, so apa maksud CV? So, velocity of light in vacuum. Okay, over cm. M tu apa? M ialah untuk medium. Okay, V adalah vacuum. So, laju cahaya dalam vacuum adalah sama dengan, okay, CV adalah sama dengan 3 kali 10 kuasa 8 meter per second. Itu ialah kelajuan cahaya dalam vacuum. Okay, 3 times 10 to the power of 8 meter per second. So, kita perkan dengan lajunya dalam medium. So, itu ialah formula refractive index yang kedua. Dan yang ketiga, refractive index bersamaan dengan real depth over apparent depth. Real depth over apparent depth. Maksud real depth ialah, contoh kalau kita nampak, okey, kat mana saya nak contoh ni? Okey, contoh macam ni lah. Okey, ni satu bekas. Okey. Bekas ni you isikan dengan air. Okey, kita isi air dalam ni. Okey, ni ada air dalam dia. Okey, kemudian you campakkan sebiji sekeping duit 50 sen. Contoh dekat bawah ni. Alright. Jadi, bila mata you melihat dekat luar ni, mata you melihat daripada medium yang berbeza. You melihat dalam udara. In air. Betul? Tapi objek itu berada in the water. Maka mata you melihat refracted ray. Okay, bila refracted ray, mata kita melihat dalam medium yang berbeza, maka akan berlaku pembiasan. Jadi apa yang you nampak, okay, kedalaman dia tu daripada luar yang you nampak itu kita panggil sebagai apparent depth. Kedalaman duit shilling yang you nampak daripada mata you yang berada di udara, di luar. Itu adalah apparent depth atau dalam ketara. Alright. Sebenarnya kalau kita ukur sendiri kedalaman dia, okay. Kalau kita ukur betul-betul kedalaman dia daripada surface of water, itu kita panggil sebagai real depth. Okay? Boleh So, real depth simbol dia adalah H besar. Apparent depth simbolnya adalah H kecil. Okay? So, ketiga-tiga formula untuk refractive index ini bergantung kepada soalan yang diberi. Okay, cuma saya nak ingatkan untuk formula yang pertama ini, okay, sin I. Okay, sin I. Contoh kalau dia bagi sudut tu ialah 30 darjah, maka you kata sin 30. Okay, so I ini sentiasa merujuk kepada udara. Maksudnya, okay, contoh okay, kalau you tengok balik gambar ni, okay, katalah saya bagi yang contoh nombor 2 ni. Okay, saya letak sini sudut 30 darjah. Okay, sini saya letak sudut 60 darjah. Jadi, sin I over sin R untuk dapatkan refractive index, maka you akan pakai sin 30 per sin 60. Faham? Faham tak ni? Yuhu! Faham. Okay. Yang saya kata tadi, sin I mesti sentiasa berada di udara apabila, okay, saya tukar anak panah ni. Okay, anak panah ni tadi daripada denser to less dense kan? Sekarang saya tukar anak panah ni, saya jadikan anak panah dia daripada less dense ke denser. Macam tu. Saya tukar. Jadi bila macam ni, you kena ambil, okay, kalau sini air. Contoh air, sini adalah katalah water. Kan? Kalau tadi kita ambil sin I over sin 60 ni. Ni kan? Sin 30 over sin 60. Kan? Jadi kalau dia bagi macam ni,
didapati air, ni baru saya labelkan dia air. Air itu ialah 60. Maka you tak boleh tulis sin 30 per sin 60. Sedangkan kalau you tengok sini, sin 60 kena berada di atas. So yang ini akan jadi 60. Sin 60, yang bawah akan jadi sin 30. Faham tak? Sama juga kalau anak panah tadi saya betulkan balik semula. Anak panah dia ni saya betulkan balik semula. Masuknya macam tadilah. Dia masuk macam ni kan. Dia masuk macam ni. Ini pun sama juga Walaupun dia masuk ini adalah daripada medium A, sepatutnya you letak sin 30 kan. Tak boleh. You kena ambil sin 60 sebab sin 60 ini adalah dalam udara. So sin I mesti sentiasa dalam udara. Okay, boleh ya? Okay, so kemudian kita tengok contoh yang pertama. Sekejap. Okay, ni contoh yang pertama. Di soalan ni minta you kirakan dia punya refractive index. So, macam mana nak kira refractive index? Nak guna formula apa? Anyone? Nak guna formula apa? Sin I over sin R. Sin I over sin R. Yes, sin I over sin R. Macam nak kira tu? Sin 50 over 50 sin over 40. 40. Yes, okay. So, kita kira dia punya solution sebab dia nak N Okay, so kita akan pakai sin I over sin R. Okay, jadi sama dengan sin I kita ambil sentiasa dalam udara ya. Sin 50 divide by sin 40. Okay, dapat berapa tu? 1.191. Okay, 1.1 9 1.191. 9 Betul? 92. 92. Okay. Betul. Alright. Okay ya, 92. Okay, refractive index dia tidak ada unit. Okay, dia tak ada unit. Okay, kemudian satu lagi yang you kena ingat ialah nilai refractive index mesti sentiasa melebihi 1. Kalau you kira nilai dia kurang daripada 1, maknanya susunan ni terbalik. Kalau you dapat, tak percaya you cuba tekan. Sin 40 divide by sin 50. You dapat berapa? Dapat berapa? 0.839. Nampak? You dapat 0.8 kan? 8. Bila you 0.8 maknanya less than 1. Bila less than 1, refractive index itu salah. Kena ingat ya. Refractive index mesti nilai dia lebih besar daripada 1. Okay, kalau dalam soalan ni saya tukar, anak panah dia jadi terbalik. Saya letakkan anak panah dia macam ni. Apa dia sin I, apa dia sin R? Sama juga ataupun berubah? Berubah. Sama. Sama. Mana boleh berubah? Sebab air kat atas. Yes, air mesti sentiasa berada di atas. Okay, faham Boleh? Boleh. Okay, so example 2. Okay, kecil pula tak nampak. Okay, ni example 2. Okay, example 2. Soalan dia bagi refractive index, dia dah bagi 1.54. So dia minta you cari angle theta. So macam mana nak guna? Kita tetap guna formula. Formula apa dia nak pakai? N sama dengan Sin I over sin R. Sin I over sin R. over sin R. Yes, very good. Okay. So dia bagi dah 1.54 betul? Okay. So sin apa saya nak letak dekat atas? Theta. Theta. Yes. Sin theta divide by sin 33. 33. Okay. Please calculate for me. What is the theta? Tahu tak macam mana nak tekan kalkulator? 57 ke teacher?
shift sign. Kejap. Yes, so theta you dapat 57 degrees. Okay So first kali you tekan dulu sin 33, tekan gunakan kalkulator sin 33. Lepas tu you darab dengan 1.54. Okay, dah dapat nilai, dia dapat 0 point something macam tu kan. So you tekan shift sign, you akan dapat nilai theta. Okay, dapat Dapat. Okay, so number 3. Number 3, soalan tanya, the diagram shows a light entering in a glass prism. Dia bagi maklumat refractive index dia 1.51. Draw the light after it passing through the point P. Macam mana kita nak lukis ni? After passing the point P. So bila bab melukis ni, you kena letakkan dulu normal line. Normal line, okay, borderline dia mana? Ini the borderline dia, betul tak? Ini borderline dia, betul tak? Betul. So, you kena lukis normal line 90 degrees with the medium, with the border tu. Okay, lepas tu dia kata, draw the light pass through a point P and determine the angle of refraction when the ray light entering the air again. So, ada idea macam nak buat? Ada idea macam nak buat? Apa kita nak buat bila dah lukis normal line? Kira degree I dia dulu ke teacher? Yes, kira maksudnya sekarang ni dekat mana dia punya refracted incident angle? Incident angle adalah berada di mana? Sini kan? Sini kan? Sini kan? Betul? Betul. Betul? So berapa tu? Kalau sini 30, sini 90 kan? Betul? So sini berapa? Sudut sini. Situ berapa? 60. Sini 60 kan? Sini 60 kan? Bila sini 60, sini akan jadi 30. Betul. So I dia adalah 30. Okay. Jadi bila dia pass through from, so yang ini ialah denser lah. Betul tak? Ni denser kan? So dia akan masuk kelas dense. So dia akan moving away ke move towards the normal line? Moving away. Yes, moving away. So dia akan moving away from the normal line. Macam tu. Nampak tak? Okay. So yang asal dia sini. Okay. Lepas tu dia pass through to the less dense medium. So dia akan moving away from the normal line. So garisan sini ialah sudut R dia. So soalan tanya determine the angle of refraction. So kita dah tahu tadi incident angle dia ialah 30, betul? Betul. Jadi kita guna formula N equal to sin, Sin I over sin R. yes, sin R. So dia dah bagi dekat situ dia punya nilai N kan? 1.51. Okay. So mana satu I, mana satu R? I30. Are you sure I30? So sin I mesti berada di udara, betul? Jadi ini kita letakkan theta. Okey, perkara dengan sin 30. Betul? So berapa you dapat theta? 45. Yes, 45 degrees. Faham? Faham tak? Ada soalan nak tanya? Tak. Faham Okay, good. Okay. So done. Sekejap. Hilang pula. Dan seterusnya example 4. Okay. So the speed of light in vacuum ialah 3 times 10 to the power of 8. Okay. And the speed of light in glass
is 2 times 10 to the power of 8 meter per second. Sorry gambar ni sepatutnya 10 kuasa 8 bukan 108. So determine the refractive index of the glass. So kita nak pakai formula apa? Boleh pakai sin I over sin X tak? Tak. So nak pakai apa? CV over CV over V CM. over cm. Pandai. Alright. So what is the CV? 3 times 10 to 3 the times power 10 To the power power of 8 8. times 10 to the power of 8 divide by 2 2 times times 2 10 times to the power of 8. Blah 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 blah. Okay, berapa dapat? Calculate for me please. 1.5. 1.5. Yes, 1.5. 1.5. Ah, to the power of 10? Oh tak, 1.5 times 10 to the power of 16. Mana ada to the power of 16? Are you sure? That's it. 1.5. 1.5. Ha. Apa sebab pula boleh dapat to the power pula? Tak ada lah. Dia cos 10 cos 8 kita divide dengan 10 cos 8 kan? So Dah make dapat, dah answer. dapat. Jangan salah. Okay, so 1.5. Alright Refractive index ada unitnya. Okay. Senang je ni. Kacang. Okay. Baik, next kita ada. Okay. Example 5. Apparent depth of a fish is 0.5 meter. Calculate the real depth of the fish. Refractive index dia bagi ialah 1.33. So kita nak pakai formula apa? N equals to real depth And equals to real depth over over apparent depth. N sama dengan real depth. H besar divide by apparent depth. Apparent. H kecil. Jadi real depth dia bagi berapa? Kita tak tahu kan? So H besar. Refractive index dia bagi 1.33. Okay, calculate a fish 0.5 meter. Okay, so what is the answer for H? 0.665. 0.665. So 65 lah. Betul? 0.665. 0.665. Okay, saya pendekkan jadi 0.65 meter. Okay? So kalau you tengok real depth dengan apparent depth, mana yang lebih dalam? Real. Real depth. Tengok mata you berada dekat mana lah. Kalau mata you dalam air, mungkin you akan nampak yang berbeza lah. Okay ya? Boleh faham? Okay. So saya ada, saya tak sempat nak masukkan yang ketujuh. Okay, kejap saya masukkan dulu. Okay, setakat ni ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okay, teacher. Okay. Okay, yang ni? Okay. Kejap saya takut saya lupa lah. Saya sebenarnya tadi tak berapa sedia sangat nak mengajar ni. Okay, kejap. Kalau, bila ini ialah image ikan tu tau. Image ikan, objek ikan. Dia ada sebenarnya ada kaedah nak lukis dia tu supaya awak senang nak lukis. Sekejap So bila dalam keadaan macam ni, kedudukan ikan tu sebenarnya dia berada dekat atas ni. Image ikan. Ni image dia sepatutnya . Okay, jadi untuk mudahkan nak awak melukis, first kali you ambil sinar yang daripada image ikan tu. So macam ni So saya ambil image ikan tu. Okay, saya ambil daripada mulut dia kat sini lah. Okay, so saya gariskan straight terus. Macam tu. Okay, lepas tu saya lukiskan normal line kat sini. Right. Jadi, image ikan ni saya ambil daripada mulut dia kan. Jadi, objek ikan ni, pun saya ambil daripada mulut dia jugalah. Okay, saya pakai warna lain. Saya ambil warna biru. Okay, jadi daripada situ, kan daripada sini kan, daripada tengah ni, awak garis je macam ni. Allahuakbar. Kejap. Salah. Okay, daripada tengah ni, you garis je macam ni. Lalu daripada mulut ikan tu. So, sebenarnya sinar tu keluar daripada objek ikan tu.
Tetapi kita nak mudahkan kerja kita, so kita lukiskan image dulu. Ingat image dia tu mesti lebih atas daripada objek. Jadi you lukis straight. Ni garisan merah ni, you lukis straight je. Straight terus pergi ke orang tu. Sebab orang tu yang tengok benda ni. Tengok objek ni. Okay, so boleh faham tak ni? Nak melukis dia. Boleh. Jadi ikan tu, lukiskan image ikan tu ke atas. Jadi you lukis straight je. Bila you dah lukis straight, ni saya lukis sekali lagi baik semula. Okay, saya ajar baik semula. Okay. Okay, so first kali kita lukiskan image ikan tu terus. So saya lukiskan image ikan dia terus. So image ikan mesti berada dekat atas dia. Atas ikan tu lah. Ni image dia. Jadi katalah you ambil bahagian mulut dia. Okay, so daripada mulut ikan tu you lukis terus straight. Pergi ke mata orang ni. Okay, nampak tak? Ini dia punya trik nak mudahkan you melukis refraction ni. Okay, lepas tu second you lukiskan garisan normal. Okay, so baru you tengok pada objek. Objek mesti keluar sama jugalah kan, ni dia keluar daripada mulut ikan tu kan. So ini pun mesti keluar daripada mulut ikan tu. So saya lukiskan, saya keluarkan daripada mulut ikan juga. So you lukis terus pergi ke sini. Faham tak? Jadi dia bengkok kat situ lah. Daripada sini sebenarnya kan, daripada sini dia bengkok kan ni kan sinar dia tadi tu kan. Dia bengkok. So senangnya. You tak payah nak lukis dia bengkok-bengkok away ke towards ke. Faham tak? So daripada image tadi you lukis straight, garisan purple tu straight je. Lepas tu daripada tengah ni garisan normal ni barulah you lukiskan daripada ikan objek ikan tu. Dengan syarat tempat dia keluar tu mesti sama. Faham tak? So settle lah cara nak melukis dia. Ada soalan tak? Ya. Anak panah dia memang daripada objek Yes, anak panah mesti daripada objek lah sebab objek tu yang keluarkan orang tu nak tengok ikan kan. Jadi objek tu adalah ikan. Jadi cahaya mesti keluar daripada ikan lah. Okey, boleh? Boleh tak? Boleh. Okey. boleh. Ada tak sesiapa yang boleh present screen? Saya nak tunjukkan yang ni. Saya nak you cuba buat. Okey, saya bagi contoh. Okey, sama sikit. Okey, katalah ini saya lukis lagi sekali Okey, ikan tu dekat sini. Ini ialah objek ikan. Okey. So ini ialah mata orang. Ada sesiapa tak yang nak share screen? Boleh tak lukiskan dia punya refraction? Ada tak? Sekejap. Saya naikkan atas sikit. Siapa nak share screen dengan saya? Untuk tunjukkan kat mana nak lukis. Okey, kejap saya stop present. Siapa nak buat? Siapa nak buat? Saya nak cuba boleh? Ni siapa ni? Mai Siapa tu? Alicia. Alisha. Okey, saya stop broadcast. Ciao. Apa sepatutnya kita buat pada objek ikan itu? Anyone? Straight. Lukis atas dia. Yes. Draw the image of the fish. Okay. Up above the object. Okay, next. Lepas tu? Lepas tu straight. Dekat. Apa straight? Kita pilih part ikan tu. Mana satu bahagian dia? Let's say you ambil bahagian apa? Mata. Ekor. Mata. Ya. Okay, lepas tu? Straight kan dia. Draw. Tu garis Right. Straight line. Okay. Draw straight line saja sampai ke mata orang tu kan? Okay, lepas tu? Yes. From the border? Lepas tu daripada Buat normal line. Yeah, buat the normal line. Good. Then? Lepas tu daripada ambil ikan ikan yang mata. betul. Objek. Gariskan Daripada objek. sentuh pada garisan normal. Daripada objek. Yelah, daripada objek objek. tu dia garis sentuh kepada garisan normal. Alisha, how is it? Dia tak boleh broadcast. You say someone else is making an invalid attempt. Dah. We can see your screen. Anyone everyone else?
Ada Everyone mana? else? Can you Boleh see? nampak, boleh nampak. Ah, Ada. okay. Yes. Ada. Okay, so So- how you draw? First, we draw another fish that's a bit higher than the real one. Okay. And then we connect that fish to the eye. Okay, so labelkan please. Where is the object? Where is the image? Label dulu. The white one is the object, is it? Yeah. Yes. So labelkan the white one is the object and the green one is. Okay, yes. Okay. Alright, good. Okay, good. Next, what must you do? Find the normal line. Yes, where is the normal line? Yang lain boleh nampak Is Boleh. Boleh. Okay, where suppose the normal line be? Supposed to be? Where is it? another line for the object. Yes. Okay, make sure the position of the purple line must be on point with the normal line and the green one and the green line. It must be on point. Then Yes. Yes. On point, yeah? Okay, very good. So actually your arrow is reverse. Your arrow must come from the object towards the eyes. Okay, correct? No. okay. No. Dah. You have to draw the arrow. Yes. From the object. From the object. So the arrow of the purple line is wrong. So it must be reverse arrow. Oh, okay. So the purple one must be reversed because the light come from the object. Okay, please present screen again. Okay, right. So where is the arrow? I still cannot see the arrow. So the arrow, yes. Here's the arrow. Yes, that the correct one. Okay, yang lain boleh nampak tadi? Okay, so that's how you draw ya. Okay, boleh dapat ya everyone? Okay, now you see the purple line. The purple line is inside the water, so it is it is denser, so that it move towards the normal line. But when the light travel from the water to the air, you can see that the refracted ray is moving away from the normal line. Faham ke tak faham? Yuhu! Faham. Okay, so the correct line yang purple and connected to the green one. Itu yang sebenarnya. Okay, so that is the refracted phenomena. Yang kita lukis straight image to the eye tadi tu, itu hanya kita punya cara untuk melukis saja untuk mudahkan you. So you just draw straight line and then it bend from the normal line towards the object. Kita buat reverse sebenarnya. Sepatutnya kita lukis dulu daripada objek and then dia refracted pergi ke mata. Betul? Tapi untuk mudahkan kerja kita lukis straight sahaja. So kalau you lukis macam ni pun dah jadi dah. Dah betul dah. Okay? Alright. Stop present my Aisyah. Okay, thank you Alisha. Okay. Madam. Yes, saya. Ya. Ada nak tanya? Saya ada soalan. Macam mana kita nak tahu lights tu datang daripada mana? Light tu datang daripada tadi mana? Kan, dia datang daripada objek lah kan? Kalau macam tadi ikan tu objek. So, lights tu datang daripada ikan macam tu? Yes, betul. Okay. Cuma kita tadi, kita ubah dia sebab kita keluarkan dia daripada image dulu. Yang ni kan? So kita keluarkan image dulu sebab kita nak mudahkan kita melukis tu. So kita lukislah image dia dulu. Image kat sini. Okay, sebenarnya dia sepatutnya datang daripada objek. Okay, tapi cara yang mudah. So kita ambil bahagian katalah, okay, kita ambil kat sini kan. So terus pergi ke mata. And then you lukis saja normal line. Kat sini. So at on point normal line tu adalah kat sini. Sebenarnya macam ni lah. Faham tak? Saya lukis saya ingat pula. Macam tu. Okay, boleh Okay, thank you madam. Okay, so ada lagi tak? Ya saya. Jadi angle yang daripada ikan tu yang
Daripada objek ke image? Oh, angle mesti daripada objek. Okay, so sekarang ni, where is the R, where is the I? Okay So, ini adalah dia punya I. Okay, ini adalah dia punya R. Tapi kalau kita kirakan refractive index, kita akan ambil sudut R dulu, betul? Sebab R ni adalah berada dalam L. So, this one is 1. Faham tak? So, I, dia punya incident angle mesti daripada ray tu. So yang ini yang ray dia ialah yang ini. Okay, so the angle ialah daripada sini lah. Normal line dengan the angle between normal line and the incident ray. So itu ialah I. Jadi bila dia refract, dia akan pergi ke sini kan. So the refracted angle will be here lah. Between the normal line and the refracted ray. Okay, tetapi, okay, let's say I put I equal to 30. And A I put 60. Okay, the I and the R. So bila nak kira refractive index, you kena guna sin 60 ya over sin 30. Although actually the I ialah sini. Tetapi because it is in water, so kita tak boleh letakkan water dekat atas. You mesti letak dekat atas adalah air. That's why you guna sin 60 divide by sin 30. Okay. Faham? Faham. Okay. So, kita ada example 7. Okay. Boleh tak saya sambung sikit lagi? Boleh. Boleh. Okay, thank you. Boleh. Semangat you all. Okay, so the question is, the figure shows a man observing the base of a swimming pool. The base of the pool appear to be shallower. The real depth of the pool is 2 meter. So refractive index is 1.33. What is the apparent depth? So ini kita akan gunakan, apa nak pakai? Real depth over apparent depth. Yeah, very good. So we use N equal to Real. H tu real Ni real divide by H kecil apparent. Okay. So N equal to 1.33. Okay, so dia bagi the real depth is 2 meter, betul? Divide by H. So H adalah berapa? 1.504. Madam, kalau ni nak Me? ambil berapa decimal places? Okay, untuk kertas 2 tak ada masalah. Kertas 2 kita boleh ambil 1 or 2 decimal places, okay, tak ada masalah. The problem is when it is come from paper 3. Paper 3 memang kena 3 hingga 4 tempat perpuluhan. Faham tak? Kalau untuk structure tak ada masalah. Structure boleh ambil minimum 1 lah, 1.5. 1.5 pun accepted as the answer. 1.50 pun accepted. 1.504 pun accepted. So in paper tu dia tak rigid tentang decimal places. Tapi paper 3, yes. Paper 3 or 4 decimal places. Okay? Boleh Boleh. Okay. So now soalan B. In figure above, draw a ray diagram from point Z to show how the point Z appear shallower. So macam ni kita nak lukis? Macam nak lukis? Dia nak daripada point Z. So point Z is the object, betul? Betul. So sepatutnya kita akan nampak, kita kena lukis satu lagi. Yang lagi Mewakili image kan? dekat atas. Atas dia, betul? Okay. So kita lukis kat sini. Okay, kita lukis kat sini. Okay, lepas tu apa saya perlu buat? Buat straight line sampai Sampai ke mata. Yes, very good. Okay, next saya buat apa? normal line. Yes, very good. Then saya ambil Z. Saya gariskan. Nampak? Actually dia datang daripada sini. Okay. So where is the real depth? Where is the apparent depth? Okay. So daripada Z ni,
saya ukur ke sini. Dan daripada yang ini, saya ukur ke sini. Where is the H besar, where is the H kecil? Yang panjang tu H besar. Yang panjang ni ialah H besar. Yang pendek ni adalah H kecil. 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 Faham? Faham. So dia kata from point Z to show how the point Z appear shallower. So shallower tu maknanya yang image dia. Inilah. Macam mana dia kata orang kat sini yang mata ni boleh nampak dia shallow. So dekat sini lah yang you lukis tu. Ini image dia. Kan? Yang ini adalah objek dia. Faham? Faham. Okay? So saya rasa itu sahaja. Tak ada lagi. Contoh dah habis dah. Okay? So untuk tutorial you can try on your own ya. So I bagi you sampai 5 May to complete the tutorial tu. Okay? Okay. Is there any more question? Anyone want to ask? Tak ada. boleh. Okay, good job everyone. Okay. Yeah. So, Thank you, teacher. alright. Thank you, Okay. teacher. Thank you, Alright, teacher. Okay, bye-bye. See you Bye. Okay. Teacher. Bye, teacher. Okay. Bye. Okay, bye-bye. Okay. Jangan lupa isi attendance. Nanti saya letak dekat dalam group. Okay. Okay, bye.